Okay, so kita dah start recording. So Assalamualaikum, selamat pagi and welcome to our GM session untuk pagi ni. So ni macam consultation lah. Tak ada spesifik topik yang kita nak bincang. Cumanya siapa-siapa yang ada nak tanya soalan directly boleh terus tanya, and then cuba kita tengok sama-sama lah macam mana kita nak selesaikan soalan tu. Okay, siapa nak mula dulu? Hello? Ada soalan. Kalau nak join je boleh? Boleh. Boleh Ren. No, tak ada hal lah. Join je. Yang join ni ada soalan. Mau bincang soalan yang mana? Kalau kita tengok topik yang minggu ni kita belajar, ada tak soalan yang okay. Test yourself for. Okay, test yourself for Okay, so let's look at together. Test yourself for ni dalam topik kalau kita tengok kita ada molality. So topik test yourself for ni soalan molality. Okay, kita tengok sama-sama. Okay. Boleh nampak ke semua? Right. So untuk soalan test yourself for ni, so dia kat sini kita untuk calculate the molality of solution containing 7.7 gram of urea. So dia dah bagi molecular formula of urea kat sini, NH2 to CO in 210.78 gram solution. So dekat sini dia dah bagi ada dua perkara lah yang dia sudah bagi actually kat sini. Sekejap. Okay. Join. Okay. So dekat sini ada dua perkara yang dia beri kat sini. Satu soalan which is molality, dan dua information yang penting yang kita akan gunakan untuk menjawab soalan ni. Okay. So first one kat sini dia bagi is 7.78 grams of urea. So yang ini merujuk kepada apa? 7.78 gram of urea. Siapa boleh tolong? Mass of solute. Okay, so kat sini dia dah bagi mass solute Oops. Okay, so mass of solute. So mass of solute baru diberikan dalam molality. Kalau kita tengok formula kat sini, dia perlukan number of moles of solute. So daripada mass of solute kat sini, kita kena convertkan nilai 7.78 grams ni kepada number of mole dulu. Okay, number of mole of solute lah. Okay, so macam mana kita nak dapatkan number of mole of solute kat sini? Kita ambil 7.78 gram, bahagikan dengan molar mass of the solute. Molar mass, kita tengoklah pada formula ni, NH2 to CO. So kat sini molar mass anda boleh cari dekat, bolehlah Google ke apa ke, ataupun from the table of periodic table. Kalau kita kira kat sini sebenarnya kita ada 2 kali 14, okay, tambah dengan 2, sebab kat luar kurungan ni kita ada NH2 ni kan, ada 2 kan, so kita ke dalam, so maksudnya akan ada 2 nitrogen, sebab tu 2 kali 14, and then kita ada 2 hydrogen, so 2 kali dengan 2 je lah, terus senang, 2. Okay, 2 kali 2 lah, sebab molar mass untuk hydrogen 1. Tapi since dia ada 2, so kita kalikan dengan 2 dan kalikan lagi dengan 2. So ada 4. Tambah dengan carbon, dia punya molar mass 12, oksigen 16. Okay, so buat calculation. So berapa yang korang akan dapat?
Cuba tolong kirakan siapa-siapa yang ada kalkulator. Ada sudah dapat calculation? Okey. 0.1296 ah. So kita dah dapat mol 0.1296 mol. Setuju ke? Ada yang dapat calculation yang lain ke? Dapat jawapan lain? Hello, testing. Setuju, Boleh dengar? sir. Setuju, sir. Setuju ah? Okay, on sah. So yang ini maklumat ni kita akan gunakan masuk dalam formula untuk number of mole of solute. So kita dah dapat satu maklumat untuk calculation lah. So one information settle. Another one is kita nak dapatkan mass of solvent in kilogram ni. Okay, tapi maklumat yang kita ada dekat sini yang the last one ni maklumat dekat sini kita dapat 210.78 gram of solution. So this one is mass of solution. Mass Okay, so mass of solution. Kalau kita tengok hint pada bawah ni, okay, so mass of solution bersamaan dengan mass of solute. Mass of solute kita dah ada kat atas ni. Okay, 7.78. Mass of solvent yang kita nak cari. Mass of solution kita dah ada. So just tolakkan sahaja mass of solution ni dengan tolakkan dengan mass of solute yang kita dah ada daripada soalan. Dan kita akan dapatkan mass of solvent. So 210.78 tolak dengan 7.78. So kita akan dapat berapa kat sini? 203. 203 gram. So inilah kita punya mass of solvent. Tetapi harus diingat ini masih dalam gram. So we have to convert into kilogram, which is 0.203 kg. Okay, so kita dah ada number of mole of solute and then kita pun dah ada mass of solvent. So now just masukkan sahaja ke dalam formula ni 0.1296 mol bahagikan dengan 0.203 kg. Hence kita dapatlah jawapan kita. Sepatutnya 0.6 3 8 mol per kilogram. Okey, yang bawah ni unit dia salah lah. Sepatutnya kilogram. Negative 1. Okey. So macam mana? Jelas ke tak jelas? Jelas, sir. Jelas, sir. Jelas, sir. Okay, terang ah. So boleh jawablah lepas ni soalannya. Cumanya kat sini dia tak bagi directly lah. In all the information needed to calculate the molarity, dia tak bagi terang-terang. Kita kena cari nilai-nilai yang tersembunyi daripada apa yang diberikan. Okay, ada lagi persoalan yang lain? Soalan yang lain selain daripada test yourself for?
Okay, ada soalan yang lain guys? Siapa-siapa? Tadi macam okey ada nak tanya soalan. Hello. Hello, sir. Ya. Siapa tu? Sir, kalau dia punya Ya. kita punya V, kalau kita punya V to ML, maksudnya ML to L terus besar, maksudnya kita perlu tukar kepada liter ke, sir? Untuk kira kita punya Kalau macam mana tu maksudnya? Brandon macam mana tu Brandon? Kalau ML ML tu besar, lepas tu kita perlu tukar kepada liter ke, sir? Brandon macam mana tu Brandon? Kalau ML Oh, okay. Kenapa lag ni? So ML kalau kita nak maksud kamu daripada unit volume kamu mililiter nak jadi ke liter. Maksud kamu daripada unit okey. Maksud kamu okey, so macam ni. Kalau soalan tu memerlukan molarity, okey, so molarity dan volume yang diberikan macam contoh soalan nombor 2 ni lah. Okay, so test yourself ni. So dia beri the volume of solution in 250 cm3. Okay, tapi bila nak kira molarity, okay, so kita kena convertkan daripada cm3 kepada bm3 terlebih dahulu. So same case kalau kita dapat dalam contoh mililiter. So dalam mililiter pun kita pun kena tukarlah kepada liter. Okay, sebab dua unit ini yang ini bm cube dan juga liter ni adalah unit yang digunakan for volume of solution to find the molarity. Untuk kira molarity tu memang kita guna convert lah, senang cerita. Okay, so make sure the volume has the unit that correct. Instead of kalau macam contoh kat sini test yourself tu, okay, kita cuba buat sama-sama lah test yourself tu ni, walaupun sebenarnya ni soalan agak straightforward ni, senang je. Okay, tak apa, kita tengok sama-sama. Okay, kesempatan dulu ni. Dekat korang, saya punya video ni okey ke? Ataupun dia macam sekat-sekat? Sekat-sekat sikit-sikit, sir. Dekat korang sekat-sekat. Kak Brandon tu saya nampak lah sebab saya dengar suara saya baik pun saya dengar balik dekat kamu punya Brandon, mungkin kamu mute. Kamu mute kan? Okay. Ya, betul. Okey. Sekejap. Saya punya ni pun lambat juga ni. Okey. Kita tengok soalan nombor 2 ni sama-sama lah. Kita buat sama-sama. Okay. Step. Bila kita dapat soalan macam ni, kita baca dulu soalan ni betul-betul. So Fatimah prepared a solution by dissolving 0.586 gram of sodium carbonate Na2CO3 in water to form 200 cube of solution. Determine the molarity of the solution. So soalan ni dia ada bagi dua information dan satu kehendak ataupun satu soalan yang dia mahukan lah. Okay,
So perkara yang dia minta dekat sini, so the thing that the question, oh come on. Okay, so kita ada 586 gram of sodium carbonate. So yang ini maksudnya apa? Hello. Okay, macam saya pula laptop saya. Okay, so 0.586 gram of sodium carbonate ini diberi mass of solute lah. Okay, so mass of solute kat sini. And then kita juga ada kat sini dia beri the volume of solution 250 centimeter cube of solution. Okay, so dekat sini dia dah bagi volume of solution which is in the dalam formula yang kita nak kira ni, volume of solution ada, tetapi number of mole of solute belum lagi ada lah. So I'm sure all of you dah memang boleh kira the number of mole of solute daripada mass of solute yang diberikan. Okay, so cuba kira number of mole of solute kat sini and then bagi tahu seberapa. Okay, so number of mole of solute kita nak kira 0.586 gram bahagikan dengan molar mass of sodium carbonate ni 2 kali 23 tambah karbon ada 1, so 12 plus ada oksigen ada 3, so 3 kali 16. Alright. Okay. So cuba bagi tahu berapa number of mole of solute kita dapat? Hello. 0.0055. 0.0055 mole. Okay, so very small value lah, sangat kecil. Okay, kalau kita boleh ambil belakang lagi pun tak apa juga. Biar at least 4 significant figures untuk kita dapatkan. Ini 4 decimal places pun tak apa, kita cuba So we got 0.055 mole, masukkan ke dalam formula, bahagikan dengan volume of solution. Volume of solution macam tadi Brandon tanya, kalau volume tu dalam milliliter or liter, milliliter or centimeter cube, kena tukar ke tidak? So jawapan adalah kena tukarlah dalam ni. Okay, sebab dalam ni kita ada centimeter cube. Dalam formula kita kena tukarkan kepada decimeter cube ataupun liter. So kita ada 250 ni, 250 kamu bahagikan dengan 1000. Okay, so we got the volume in decimeter cube lah. Okay, so jawapan yang sepatutnya anda akan dapat nanti adalah 0.0221 mole per decimeter cube. Okay, begitu. So yang ni sepatutnya agak simple, straightforward juga lah soalan ni. Cuma kita kena tahu unit kena tukar ke tidak, and then dapatkan mass, dapatkan number of mole daripada mass, dan itulah. Okay. Ada lagi soalan tak yang korang nak tanya? So kalau kita guna untuk unit tu mole, L negatif 1 boleh juga ke? Macam mana unit dia?
Yang ml negatif 1. ml negatif 1, ml negatif 1, Ataupun mol L negatif 1. oh mol L negatif 1. Dia kalau unit, kalau guna liter, kena guna mol liter negatif 1. Kalau macam ini, salah. Dia mesti yang atas ni, yang ini. Yang atas ni. Yang atas ni. Dia tidak boleh ml negatif 1. Kalau ml negatif 1 ni, M ni merujuk kepada mililiter, mili. So dia tak boleh lah. So bukan, yang ni tak sama dengan unit yang atas ni, it's different. So untuk molarity, we have to use mol per liter. Gunakan mol per liter, MOL, mol, liter, L negatif 1. Okay. Yang lain, soalan yang lain ada tak? Kita takkan nak go through semua ni lah. Anda kena cuba buat sendiri juga. Soalan mana yang tak faham? Soalan mana yang rasa macam confused? Walaupun dah ada jawapan tapi anda tak dapat nak guna jalan kerja yang betul ke, atau anda tak yakin ke? Ada tak? Siapa ada soalan boleh angkat tangan and then kita boleh tengok soalan tu sama-sama. Ataupun boleh bagi kat ruangan chat. Macam ramai ni tapi saya tak dengar suara pun. Ke korang tak dengar sir? Hello? Testing? Hello? Dengar, okay, sir. dengar je kan? Tiada soalan sudah. Tiada soalan sudah? Semua jelas? Okey, tak apalah, kita Jelas. ni soal test yourself number. Okay, let's try. Test yourself number 3, ada soalan? Test yourself number 3, ada soalan ke untuk yang ni? Molality. Molality dalam keadaan soal yang macam ni is quite straightforward lah. Dia sangat, apa maksudnya, macam direct. Kalau kita nak tengok pun saya rasa tak berbaloi kot kalau saya nak tunjukkan, sebab saya rasa anda tahu macam mana nak buat. And ada yang cakap belum siap semua, jadi belum ada soalan. Okay, macam ni, kita bincang, saya tanya korang macam mana nak selesaikan soalan yang ni. Okay, so kita jawab sama-sama, boleh? Boleh? Saya takkan nak, Boleh. Boleh sir. takkanlah saya nak tunjuk semua kan. So anda kena sumbang juga idea macam mana nak jawab soalan ni. Okay, so let's start. What is the molal concentration? So bila dia bagi tahu molal concentration, maksudnya dia nak apa kat sini? Molality. Maksudnya dia nak molality. Yes, maksudnya dia nak molality lah. Molal. Dia punya keyword dia adalah AL tu. Okay. Molal concentration of solution by prepare by dissolving 0.3 mole of CuCl2 in 40.0 mole of water. So kat sini dia dah bagi siap-siap number of mole of CuCl2. So mole of CuCl2 ni adalah mole apa maksudnya? Yang ini? Solute. Ini maksudnya dia dah bagi sudah mol solute. Good. Solute. Mol solute sudah diberikan. Yes. Okay. Water. Mol water. Apa ni? Solvent. 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 Yes, mol solvent. So kini kita sudah ada mol solute. Dan kat sini kita sudah ada number of mol solvent. Okay, so sebelum kita nak
jawab, sebelum maksudnya kita nak jawab soalan ni, kita tulis dulu formula. Tulis dulu formula supaya anda tahu apa yang anda nak letakkan ke dalam pengiraan anda nanti. Okay? So tulis formula ringkas pun tak apa macam mana. So kat sini kita ada molality sama dengan number of mole of solute. So korang boleh tulis sahaja N, lepas tu solute kecil pun boleh macam tu. Bahagikan dengan mass of solvent in kilogram. So mass tu bolehlah tulis M ataupun S ke apa ke kan. So janji tahu formula tu merujuk kepada apa. Okay. Kemudian kat sini daripada maklumat yang kita dah keluarkan kat sini, kita tick apa yang kita dah ada. Okay. So, contoh kat sini kita dah ada number of mole of solute. Number of mole of solute kita dah ada tick, which is 0.30 mole of CuCl2 ni. Ada sudah, ngam. Okay. But what about mass of solvent? Kita ada lagi mass of solvent. Yang kita ada baru number of solvent sahaja. So daripada number of mole of solvent nak pergi kepada mass of solvent. So ni maklumat dia macam mana? Ada idea tak? Ada sesiapa yang boleh bagi tahu macam mana nak buat? Guna formula mol Darab sama mula dengan Okay, so Brenda cakap pun tadi betul, Oki cakap tadi pun betul. So gunakan mol darab molar mass. Molar mass pun dah diberikan dekat sini. Okay, which is 18 untuk air. Molar mass is 18. So just darabkan sahaja 40 darab 18. So anda akan dapat nilai mass lah dalam gram. Dalam gram sebab apa? Sebab 40 mol darab dengan gram per mol. So yang kita potong kat sini adalah baru bahagian mol. Dan unit bila kita kira menggunakan mol darab molar mass adalah gram lah. Okay. So berapa yang korang dapat untuk mass of solvent dekat sini? Ada yang dah kira? 720. 2 720 gram. Ngam. Okay, so 720 gram. Okay, kita compare, tengok mass of solvent kita dapat dalam gram 720, tapi kat sini kita perlukan in kilogram. Lah dulu kepada kilogram. So when we convert, just divide 720 by 1000. Bahagikan dengan 1000 untuk dapatkan kilogram. So we 0.72. Kilogram. Okay, so kita dah ada dua nilai, masukkan sahaja ke dalam formula and then anda dapat jawapannya lah. Okay, so that's yang tu anda solvekan sendiri mengikut anda punya ni lah pengetahuan korang pasal ni. Okay, jelas ke setakat ni? Ada persoalan lain? Jangan malu-malu nak tanya, cakap je. Tak ada so saya assume tak ada Okay, soalan nombor 4 pun kita dah bincang tadi, mula-mula sekali, awal-awal lagi tadi kita dah bincang dah. Okay, so boleh tengok balik untuk yang ni. Soalan nombor 5. Mole fraction. Ada yang nak tanya pasal mole fraction? Okay, senyap je. Kalau ada, angkat tangan ataupun boleh chat dekat tepi ni, chat. Okay, untuk soalan mole fraction ni, soalan 5 dan 6, kita tengok satu soalan lah and then the other question tu cuba buat sendiri juga.
Okay, kita tengok dulu sama-sama untuk yang ni. So test yourself question number 5. What is the fraction of CuSO4 prepared by dissolving 30 grams of CuSO4 in 200 grams of water? Okay, so kat dalam kes ni kita ada dua komponen. Harus diingat setiap solution ada dua komponen ataupun boleh jadi lebih lah. Tapi komponen utama dia adalah solid dan juga solvent. Okay, so macam kes kat sini CuSO4 bertindak sebagai apa? Solute. Solid. Yes, kita ada solute dan juga kita ada water. Water dekat sini adalah kita punya Solvent. solvent. Okay, mole fraction dekat sini dia minta mole fraction siapa? Solute kah solvent? Solid. Gini. Solute lah kan dia minta di sini. Dia sudah beritahu kat sini. I want the mole fraction of CuSO4 which is our CuSO4 solute. Okay, so from that information kita keluarkan and we will build a formula. Kita akan tulis dalam bentuk formula untuk apa yang kita nak kira sebenarnya. Okay, so keyword atau hint yang sedang bagi kat sini adalah berdasarkan yang inilah, formula yang ini. Mole fraction of A, XA sama dengan number of moles of A bahagi dengan total number of mole of all component. So dalam kes ni kita ada solute CuSO4. Jadi formula kita yang kita akan tulis adalah mole fraction X untuk CuSO4 sama dengan, so kita akan kira number of mole of CuSO4 which is our component A, solute, bahagikan dengan number of mole of CuSO4 tambahkan dengan number of mole of water. Okay, disebabkan oleh ini ada dua komponen total yang ada di dalam solution tersebut. So apa yang anda perlu cari sekarang ni adalah number of mole of CuSO4 dan juga number of mole of H2O, and then anda dapatlah jawapan anda untuk mole fraction. Okay, so yang ini sangat simple sebenarnya, cumanya anda kena buat calculation lah. So kat sini yang dia bagi adalah dalam bentuk mass. Dia bagi 30 gram of CuSO4 and then dia bagi 200 gram of water. So jangan gunakan nilai ni terus untuk cari mole fraction, sebab kalau itu dia akan jadi mass fraction bukannya mole fraction. Okay, so soalan minta mole fraction. Kalau kita gunakan mass terus masuk kepada formula, jadi tak betul lah jawapannya, jadi salah. Okay, so kena kira dulu number of mole. Okay, ada tak sesiapa yang dah cuba soalan ini dan dah dapat jawapan? Sudah Okay, so ada Alexander pun ada, Afiq pun dah ada. Okay, so maksudnya ada yang dah jawab. Okay, anda dapatkan number of mole of number of mole of solute CuSO4 dulu tak? Dah dapat berapa nilai dia? Cuba kita kira sama-sama, dapat tak jawapan? Saya rasa dapat jawapan. Boleh type je kalau tak nak cakap. Ataupun nak cakap, boleh cakap. Berapa number of mole of CuSO4? 0.1825. 0.125. 0.1875. 1875, sorry. 1875. Okay, and then kita tambahkan saja 0.1875. Number of mole of water, apa kita nak panggil di sini? Okay, tadi berapa number of mole of water? Ada sudah kira?
11.11. 11 sir. Free shipping. 11.11 macam shop free shipping. Okey, so kira lah dapatlah jawapan dia nanti 0.01659 macam itulah. So this is the mole fraction. Okey, nak check jawapan anda tu macam logik ataupun tidak. Mole fraction punya nilai sentiasa kurang daripada 1. Maksudnya jawapan dia mesti start dengan 0 point something. 0 point something lah. Okay, so dia tak boleh jadi nilainya 1 ke atas, 1.2 ke, 5 ke, 12 ke, tak boleh lah. So tu dah jadi salah. So kalau nak check jawapan anda tu okey ke tidak okey, tengok nilai dia betul ke tak, bawah 1 ke tidak. Okay. So yang ni mole fraction ni okey, kita dah settle. Kita tengok pula soalan seterusnya, soalan nombor 6 ni saya rasa pun saya serahkan dekat korang untuk selesaikan. Konsep dia sama je macam tadi juga. Okay, sama je macam tadi juga, cumanya kali ni ada penambahan sedikit lah. Okay, saya nak tengok yang ini, yang bahagian yang kotak yang kedua ni. Okay, so macam tadi kiraan dia sama je. Kalau kita nak cari mole fraction untuk toluene, kita guna formula yang ni lah. Okay, formula mole fraction of A, number of mole of A bahagi dengan total number of mole of component semua tu. Okay, so itu yang tadi kita dah buat dah tadi. Cumanya untuk yang ini, okay, so apa-apa mole fraction, okay, bila kita tambahkan setiap komponen tu, the total number of mole fraction dia adalah akan sama dengan 1. Okay, so maksudnya kat sini, macam contoh, let's say kita nanti dah ada mole fraction of toluene C7H8, kalau kita dah ada nanti, okay, kalau kita tambahkan dengan mole fraction of bromobenzene C6H5Br, okay, so kita akan dapat nilai 1. So nanti bila anda dah kira mole fraction untuk salah satu daripada ini, okay, anda just tolakkan bilangan 1, tolak dengan mole fraction yang anda dah dapat, anda akan dapat another mole fraction for different component lah, for komponen yang lagi satu. Macam contoh, let's say lah kita dah ada mole fraction untuk C7H8 kat sini, kita dah ada dah. Okay, so untuk dapatkan mole fraction untuk C6H5 bromobenzene ni, kita just 1 tolakkan dengan nilai mole fraction yang untuk C7H nantilah. Okay, so yang ini anda boleh cuba nanti buat sendiri and then boleh tengok jawapan tu sama macam bawah ataupun tidak. Okay, kalau okay, angkat tangan. Kalau tak okay, tanya soalan. Okay, ramai angkat tangan. Okay, ngam. So kalau rasa okay semua, kita teruskan lagi tengok soalan. Okay, boleh turun tangan balik. Kalau siapa yang dah okay tu, boleh turun tangan balik. Thank you. Soalan nombor 7, ada soalan? Ada soalan tak nombor 7? Boleh buat ke untuk soalan nombor 7 ni? Tadi ada beberapa orang jugalah yang tanya soalan ni. But it's actually, dia sangat straightforward. Kita just masukkan formula sahaja. Masukkan nilai ke dalam formula. So macam ni, contohlah, saya bagi contoh pengiraan and then korang boleh cuba selesaikan sendirilah. Okay, kat sini dia bagi the percentage by mass, dia dah bagi dah. Nanya kat sini. 37% HCl. So ni adalah percentage by mass sebenarnya. So what is the mass of this solution? Contains 7.5 gram of HCl. Okay. So dia dah bagi kat sini pula the mass of solute. Mass of solute lah, HCl ni mass of solute. Okay. So dia nak mass of solution. So mass of solution. Jadi sebenarnya daripada
formula which is percentage by mass sama dengan mass solute bahagi dengan mass solution darab dengan 100. So gunakan formula inilah nanti. Okay. Dan nilai dia sudah bagi percentage by mass, dia dah bagi 37% sudah. Okay. And then mass of solute pun dia dah bagi dah, which is 7.5. Okay, untuk nilai yang di sini, walaupun dia dalam bentuk gram, anda tak perlu tukarkan kepada kilogram. As long as mass of solution nanti pun dalam bentuk gram juga. Okay, so dua-dua unit tu mesti sama. So kat sini tak perlu convert kepada kilogram pun. So just guna gram sahaja. Anda perlu convert kepada kilogram bila menggunakan molality sahajalah. Okay, untuk yang ni tak payah tukar kepada kilogram. Okay, so ni 7.5, katakanlah mass of solution ni kan belum lagi ada kan. So mass of solution tak ada lagi. Okay, darab dengan 100. Okay. So anda boleh buat perpindahan macam mana yang anda nak buat. So dapatlah nanti mass of solution berdasarkan jawapan yang diberikan. Okay. So tu soalan nombor 7. Kalau anda rasa penerangan okey, boleh angkat tangan. Kalau ada yang tak okey, boleh tanyakan soalan. Okay, so most of you angkat tangan. So maksudnya okey lah kan? Okay. So nanti next time lepas GM ni pun kalau ada apa-apa soalan lagi yang betul-betul tak faham, boleh personally lah DM saya. Okay. So kita tengok soalan nombor yang seterusnya. Nombor 7, nombor 8. Nombor 8 ni pun okey lah, sama macam tadi juga. Sama je macam tadi. Okay, cuma kali ni dia nak amount of water. So yang ini jangan keliru. Yang ini bukan dia minta mass of solution tau. Ni dia minta mass of solvent. Yang kat sini minta mass of solvent. So yang ini perlu berhati-hati. Jangan, memang kira macam tadi, cumanya nanti yang kita akan dapat baru mass of solution. Tolakkan dengan mass of solute, barulah kita dapat mass of solvent dekat sini nantilah. So berdasarkan pengiraan yang tadi, soalan nombor 7 tadi, okay, so anda boleh dapatkan mass of solution tu, tapi mass of solution nanti tu tolakkan dengan mass of solute yang 5 gram of urea ni, baru kita boleh dapat mass of solvent. Okay, so soalan nombor 8 settle. Soalan nombor 9 pun ini very straightforward, masukkan sahaja ke dalam formula. So macam ni kita bagi lagi formula, volume over volume sama dengan volume solute, kat sini solute bahagi dengan volume solution darab 100%. Mana satu, astagfirullahaladzim, lambatnya. Okey. 100. So yang ini kita cari siapa volume punya volume solute dekat mana, volume solution dekat mana. So berdasarkan soalan ni dia dah bagi dah directly. So 18.6 ini adalah volume bagi solute. Lepas tu 120 ml ni adalah volume bagi solution. Just masukkan sahaja nilai dan anda dapat jawapan. Test yourself nombor 10 pun insya-Allah lebih kurang sama juga macam itu sahaja. So dia nak volume of antifreeze required to make 10 liter of solution. So dia dah ada volume of solution. Kita perlukan volume of solute. So carilah menggunakan formula yang kita dah bincang tadi dalam soalan nombor 9. Okay, so habis untuk dekat dalam nota ni, so anda boleh cuba sendiri lepas ni buat lagi latihan, and then ada tutorial untuk esok kita akan bincang lagi lah pasal tutorial pula kali ni. So tutorial punya tu
dia lagi advance sedikit lah daripada yang ini. Ini boleh considered sebagai soalan yang level-level apa, kalau main game tu level-level noob lah. Soalan-soalan biasa sahaja terlebih dahulu. Tapi yang tutorial nanti tu ada soalan tu dia rentas antara unit, rentas antara apa tu measurement tu. Macam daripada mole fraction, cuba kira pula molarity dia berapa. Ataupun dari dia bagi percentage by mass, cuba kira molarity, cuba guna molality, cuba kira ni. Ataupun dia bagi density, dia suruh kita kira macam-macam lah daripada situ. Okay, so tak apa, tu esok kita akan bincang sama-sama. I think that would be enough for today untuk consultation yang kali ni. So just nak buat ni, just nak bagi korang apa, extra understanding lah, ataupun siapa-siapa yang tak tahu, memang betul-betul tak faham tu, sebagai guidance lah untuk korang. Sebab kita kan tak pernah nak jumpa face to face kan, bukan jumpa dalam kelas pun. Inilah ruang dia. So maybe next time pun saya akan buat lagi macam ni untuk minggu depan. So yang minggu depan tu kalau ada soalan lagi apa semua tu kita akan buat macam ni lah, mungkin dalam masa yang sama juga. Tapi esok itu adalah kelas formal untuk kita semua masuk dan kita akan bincangkan pasal tutorial nanti. Okay, so before kita habis, ada apa-apa soalan tak yang nak tanya? Ada apa-apa soalan tak nak tanya? Tak ada, sir. Tak ada Okay, so kalau jelas semuanya, kita berhenti setakat ni sahaja. Thank you so much for coming to this consultation session. Kalau boleh nanti minggu hadapan, kalau nak buat macam ni lagi, make sure korang dah ready dah soalan apa yang nak ditanya. Soalan luar-luar pun tak apa, soalan macam korang dapat daripada kawan-kawan korang dekat kelas lain pun tak apa nak bincang kat sini. Boleh je. So yeah, I think that would be all for today. Sure ni, tak ada lagi soalan? Tak ada, sir. Tak ada, sir. Ada, okay, boleh standby. Siapa-siapa yang kena masak boleh pergi masak. Siapa-siapa yang tengah ready untuk lunch boleh pergi lunch. Kita jumpa lagi esok dalam Google Meet yang seterusnya, insyaAllah. Thank you so much. Stay safe semua. Assalamualaikum. Okay, sir. Thank you, sir. Bye-bye. Bye-bye. Bye, sir. Kamsahamnida. Senmane. Bye-bye. Arigatou gozaimasu. Arigatou Bye, gozaimasu. sir. Bye-bye.